Selamat datang sekali lagi ke episod Nak Cakap Sikit SG Podcast. Aku Ipoh Ghazir. Aku Izan Rusli. Aku Bob Ashri. Dan kita akan kembali sejurus selepas lagu ini. Selamat datang sekali lagi ke episod atau rancangan NCS 2.0. Apa khabar semua? Khabar baik. Baik tuan. Bukan korang, aku tanya. Apa khabar korang? Yes. Korang dah dengar belum episod-episod sebelum ni? Yes. Kalau kalau belum kalau belum pergi dengar. Kalau belum subscribe, pergi subscribe YouTube. Yep. Kalau belum follow kita, follow kita. Yes. Ya, sebab kita akan banyak kita punya episod kita berbual tentang perkara-perkara World Pra. betul. Yang world pra, yang wak pra itu Bob. Yes. Yeah, okay. So apa khabar korang? Alhamdulillah. Okay, so Baik. kita pun baru lepas dengan kita punya GE 2025 ya. Yes. Ya, Betul. so ya, inilah apa yang korang dah vote, itulah dia punya result kan. Jadi jangan nak mengeluh sana sini. Jadi salahkan diri sendiri korang lah. Betul. Ah, Pada okay? muka korang. Ya, pada muka korang. Dan pada muka kita kan pasal korang. Betul. Okay, so kita tak nak berbual pasal the GE. Itu benda pun dah lepas. Yes. Hari ni agak special. Kita ada guest. Kita ada guest iaitu V times 10 IP. V times 10 IP. Okay, faham. Faham? So dia Oh, okay. V times 10 IP. Lambatnya. Aku terfikir apa saya. Jangan. yeah, so V times 10 IP. Korang faham tak faham? Aku cakap. Kalau korang tak faham, korang fahamkan, okay? Yes. Alright. So kita membawa masuk salah satu, ataupun pada aku Lady Boss. Lady Boss. Satu figura. Figura. Figura tu apa? Figure. Oh, figura. Satu figura, satu Lady Boss, Mafia. Mafia. Dia adalah dulu time dia Mafia kan. Yes. Aku dengar dia pernah duduk sentence 30 tahun. Betul lah. And aku dengar-dengar pun dia tak kosong tau. Betul. Dia berisi. Berisi. Betul. Jangan waste time lah. Jangan risau. Dan kita menjemput tetamu kita pada malam ini, ataupun siang hari pada hari ini, iaitu Mrs. Aidi Hisham, Syuhada Thursday. Assalamualaikum semua orang. Panjang intro. Kita memang gitu. Faham. Kita berlalut lebih. Yes. Syuh, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Rasa dia macam dah lama pasal last buat podcast kan. Habis kat sini tiba-tiba rasa macam nervous gitu. Yes, last Kak Ubi. Kak Ubi lah kan? Kak Ubi. Kat sini pun ada. Oh, sini ada. Oh, dah memang start dah kat sini kat sini pun kita dah start. Tapi after that I stop for a while. Okey, kita akan kupas. Bukan kat sini je tau. Habis? Dekat sini ni. Bilik ni. Kurang hajar BSS. Kita take over. Pendatang betul. Aku baru nak cakap kita dah. Ini Dekat Sini dah kita panggil. Macam mana aku tak tahu Malu-malunya aku. Tak apa, bilik sebelah ada. Sudah tak ada orang. Dah tak ada. Kalau tak ada pun bilik bos pun kita boleh pakai. Okay. So agak ramai yang mungkin rindu dengan suara Syuhada Thursday. Yang pada yang korang yang tak tahu, Syuh juga adalah seorang speaker ataupun host ataupun podcaster daripada salah satu platform. Yes. Yang dia bukan rest in peace dulu, dia tengah resting in period sekarang. Ya, dia tengah resting. Itu platform yang bernama Meletup meletup sangat. Yang pernah ada Saga dulu.
Very the hot seat. Sampai terbatuk. Alik-alik. Okay, Shu. So far for now hot seat kira kan apa? Tengah rehat lah. Actually my plan was that kita nak rehat dulu because kita ada yang mak-mak yang dah start bekerja, so commitment wise, and then pula kita ni 9 bulan nak kena jaga diri. Lepas tu nak kena lagi 4 bulan nak kena jaga diri, so maybe it will be a longer bit Di buatan ini. Kenapa tak macam only you alone rest and dia lagi dua tu macam carry on, tak boleh? commitment pasal dorang dah start nak bekerja. So that's the reason why lah. Okay. Alright. So bila due ni your pregnancy? 10 June is my EDD. Tapi ada macam confirm budak nak keluar siang. Yeah. Earlier than expected. Selalunya one week earlier. Selalunya lah. Oh, my one very early because first pregnancy kan dah dia baru 8 bulan nak masuk 9. I dah give birth. And then the second pregnancy kira full term lah, by 3 weeks earlier lah. 3 to 2 weeks earlier. So buat ni kalau boleh deliver 16 Mei. 16 Mei 16 Mei. Oh, nak bilang apa birthday? No wonder. Tapi ni boy ke girl? Apa aku main apa tadi? Ni boy ke girl? Girl lagi. Heidi dah cakap dah dia tak nak boy. Jadi satu boy okey lah. Dia dah set katanya. Dia nak jadi king. Seorang dia nak jadi king. King Kong. King Wow. So pasal kita pun ada kawan dah lama pregnant tapi tak kira tak melahirkan. Kesian. Kita siap tanya Syuk je. Dia paling lama. Dia panggil bunting apa? Bunting kerbau Apa bunting kerbau, betul. Lebih dari 9 bulan. Ni tak tahu bunting apa. Dinosaur. Gajah makan 2-3 tahun. Nak kena feel great. Yes, feel great. Ya. Tunggu ID sponsor. Ya, ID sponsor ID. Kalau kau dengar ID sponsor dia. ID sponsor dia. Dia dah pitch tu. Ya. Di sponsor Yeah. So how everything all good? Check up semua baby all good. Baby check up alhamdulillah. This one the third pregnancy is a bit challenging because baby is at the larger side. So doktor warning lah macam you have to take care of your sugar intake and stuff like that. Tapi masalahnya ni kita tak naik badan. Daripada first dengan second tu differentnya is that I gain weight but baby keluar kecil. Yang ini pula I don't really gain that much, tetapi baby dia besar. So agaknya anak aku mak telan darah aku. Tapi macam mana pun asalkan baby dengan ibunya sihat. Alhamdulillah. Betul. Yang korang senang menonton atau senang mendengar, kita sama-samakan kita sama-sama kita doa yang terbaik. Amin. Saat-saat yang dilahirkan tu semakin hampir. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi kita belum sampai ke hujung episod lagi. Banyak benda kita nak kupas hari ni. Kita rembat ni ID. Okay, Shu, kita nak tanya dulu You dalam hot seat. So dah berapa lama tu start? When do you start to be a podcast lah? Kira podcaster. Last year I think early last year. Early last year? Around February. I don't know, I started from one of the lady listener. Kan dia nak meluahkan perasaan dia everything and stuff, but dia takut approach ID. So that's where I say, okay, you know what, can you give me a chance? I told ID lah, you give me a chance lah. You ada kisah, then you ada hot seat. Why not I try to bring her into the hot seat. And then I pun nak try lah into this industry podcast. That time you only alone? I alone dengan ID. Then after that, lepas tu dah gitu, dah interview dia pasal dia nak share yang pasal kes anak dia kedera. And then anak dia meninggal pasal kedera. So she just want justice for her child lah gitu. Then after that, from there jadi macam minat pula nak try. So from there I cakap, okay, you know what, I think I retire for doing hot seat, because I think hot seat macam more on family side. Pasal logo pun logo perempuan kan, macam bibir kan. Yang gigit bibir. Geram. Macam rolling tongue gitu kan. So from there I say okay lah, why not. Then from there I decided, okay since I cannot do it alone, because I'm not good in doing this alone,
So might as well I need a host, macam kira team lah. Better lah. Better, Yeah. That's where I tanya Hanis, I tanya Ana Osman if they are keen to do this or not. So kita ni macam more onto mak-mak yang suka lepak-lepak, kita berbual-bual experience sendiri. And then kalau macam ada kontroversi pasal people talks about what is motherhood is all about, kita just share je lah, suka-suka. So yeah, from there lah we build up hot seat together with Hanis dengan Ana Osman. Ni kira hot seat ni macam mana tau. Macam mak-mak dah hantar anak pergi sekolah, diorang duduk bawah blok berbual. Daripada kita duduk kat bawah blok, kita berbual dalam podcast. kita share opinion. At the same time, kalau ada macam orang dengar, then they want to share their story or opinion, then from there kita boleh just let's talk about this thing lah. Pasal ada orang share pasal benda ni, benda tu. Mak-mak duduk bawah blok, tak apa, jangan mate dah hantar anak bawa balik. Itu dah busy. Habis kalau dia dah lepak bawah blok, lepas tu dengan bangla lagi busy. Nanti Bob datang halau diorang. So am I right to say during that time when you took over hot seat, you are the first few female podcast? Am I right to say that? The first few female. Tak lah. Kira ada lagi before that. Aku rasa ada lagi. before that dulu, what I remember was the mom of 5 ke apa. Yes, yeah. Then after that diorang tak ada kan. So when I started Hot Seat ni, kira that year kita the first lah. Baru ada Salam Sis, then ada Hey Korang. Then slowly there is ladies podcast also. Then DNA pun dah ada. Yang 5 orang tu siapa tu? Yang sekali dengan OLG tu apa? Oh, Destiny's Child. Oh ni Women's Up. Women's Itu consider after you guys lah. Itu baru Before kan? Before. Because dorang actually I think if I'm not wrong lah, dorang dengan OLG masa tu they don't have their own podcast punya platform. Yes, correct, yes. But they are sharing. Hanjat. Tak bakul benda ni. Tak barang Shopee. Tak ada, jatuh tak apa, sakit ni. Kaki kecil lagi. Yeah, so mungkin dorang sharing platform together with OLG. So dari situ kita dah selalu dengarkan Women's Up. So why not macam from what they share, mungkin kita can do it also, tapi kita do it in cara kita lain. Jadi kita tak nampak macam mak-mak kepo punya podcast kan. So we are much more to macam apa yang kita tahu kita share. Yang kita tak tahu mungkin kita boleh dig in more information by inviting guests and stuff like that. Actually it's good lah to have at least a female punya podcast. I mean from dia punya perbualan pun macam they have a different point of view daripada lelaki. Correct. Cuma itulah untuk aku. Jadi at least yang wanita-wanita kat luar sana yang ada problem, diorang can lagi open up to share with all the tak boleh share dengan kita. Susah. Takut sangkut pula. Bahaya lah buat ni. Kan ini nak kena sagar juga. Tapi betul lah. Kadang-kadang kalau perempuan tu share dengan lelaki kan, kadang-kadang boleh one-sided. Bukan one-sided, dia two-sided. No, because the reason is pasal kita ni lelaki banyak sangat sifat empathy. Sifat ihsan. Takut bila sifat ihsan tu jadi jatuh sifat cinta. Salah. Takut sifat ihsan tu terkeluar satu insan. Faham Faham sangat-sangat. Secara tiba-tiba bila keluar satu insan tu, dia bawasan. Okay Zan. So bila agak-agak hot seat akan kembali ke industri ataupun how? Kita tengah still working out with it lah. Lagi dengan pregnant lagi, and then nanti nak bersalin dengan baby lagi. So I don't know how. Nanti kalau macam maybe if like there is someone who can take over to take care of my baby ke apa kan, atau ID decided tu dah dia babysit. Betul. So actually me and ID kita dah take turns lah. So if I want to start back, dia pun tak ada halang. So dia cakap you can start anytime you want lah. So we will take turns lah. But the other two banters will always be ready lah anytime. Dia ready lah. Tapi ini yang susahnya, kita nak kena buat proper planning because dorang masing-masing kerja
timing lain, commitment lain. Pasal one thing difficult of kita punya hot seat ni, podcast ni, is because kita mak-mak ni podcast tau. So kadang-kadang the husband might not able to take care of the kids last minute. Jadi dia nak kena aku tak boleh recording pasal nak jaga anak. Jaga anak lah. Prioritize whatever Prioritize priority first first. lah. ID duduk rumah ID. Tak, ID kau asyik nak berayam. Betul lah dia. Biasa dia. Okay. Yeah, so kita mengharapkan jugalah. I know we know that it's very challenging. Nanti ada newborn. Yeah, we really need to correct. spend, I think, about maybe 1 to 2 years. Yeah, that's why I say I Yeah. cannot promise when hot seat we're gonna start. Bila ada newborn ni kan, minimum pun 1 year. Minimum 1 year. We really understand. Yeah. Correct. Well, so itu tentang itu saja Syuhada. yang kita- kita sebenarnya panggil dia ni. Kita sebenarnya nak kupas. Kupas lagi bukan tentang Syuhada. So pasal laki dia kan. Pasal laki dia. Tak, laki dia punya PA lah. Okay, teruskan Pul. Okay. So, terima kasih kerana menyahut cabaran. Sebab ini aku mencabar di social media, TikTok, ingat tak? Ya, so dan aku amat berbangga di mana Shu adalah guest pertama untuk masuk ke podcast platform lain. Kau faham tak? Dia belum betul kan? Yes, correct. Tepuklah sikit. Tak pasal tak support, aku tepukkan kau. Dia cari Dia cari kesan. Salah, semua button kau tekan. Ni kau pun tak praktis ni. Susah. Ya. So the agenda pada malam ni adalah kita nak kupas, kita nak tanya Shu tentang ID. Betul. Boleh? Boleh, insyaAllah. Jangan takut, dia tak ada. Kita dah tak ada bulan dah. Kita dah lock dia dah. Dah lock dia. Kita tak boleh keluar. Okay, Shu. So kita boleh bermula sesi ni Okay. Ya, jadi orang luar sana boleh mengenali ID Hisham lebih mendalam. Kalau korang kat luar sana kan nak tahu pasal ID, korang pun boleh DM kita lah, boleh ni. Nanti kita akan kupas balik depan apa soalan korang. Yeah. Kenal boleh, nyondol jangan. Betul. Betul. Nyondol aku datang cari orang. Betul. Sondol orang lain tak apa, jangan kita. Kita tak Betul, boleh. kita pun tak boleh. Kita setia. Yes. Okay, Shu. So when was the first time that you meet ID? Wah. Ingat? Ingat. Because they say woman punya brain muscle ni sikit punya benda pun dah boleh ingat. Betul? Yes, betul. Betul. Aku ungkit. Apa cakap Kasih real and raw, kasih diorang. So when was the first the year? Kalau boleh ada date, dia punya date man year, dia punya time pun boleh kasih. In second pun kasih. Kita In test. second Dulu kenal dia since 2015. During around I think September ke October, around there. I was apa tu kira. So ada ni peluang untuk buat Calafare macam extra for Mediacorp ni semua. So I came for that. Then after that kenal dia pun kat situ kebetulan kan. Jadi kenal dekat substation. Kita ada shoot dekat substation. Masa tu substation kan belum ada yang tempat bunga-bunga sekarang kan. Dulu kan the road kan. So nampak dia ni naik motor dia yang apa tu? Motard? Bukan. Yang apa motor aku tak ingat lah. Tapi aku tahu dia bawa motor ke hulu ke hilir. Oh, dia sengaja lah? Tak, dia sesat, dia tak tahu mana nak pergi. Kesian kesian kan. So aku buat bodoh lah. Apa seri? Rupanya dia pun ada kerja buat extra. Dia ada kerja kat sana ke dia kerja dia nak mengurat? Kerja extra. Kita buat extra. Lepas tu mengurat lah. For Suria punya drama masa tu. So macam okay lah. And then the payment was high also that point of time. Okay lah, kita try lah after so long kan. Then dari situ kita dah buat ni. I talk to this one abang. Abang Alang ni cakap, dek, kau ada potential untuk buat extra ni kan. Kalau ada job baru, aku recommend kau dengan ni, apa ni, talent agent ni semua. Kau contact, kau tanya dia orang ada tak extra. Sekali ID pun datang. Kira kalau dia datang betul, dia datang macam angin tiup je jalan. Macam itu angin dah tiup lagi sekali. Kau tak percaya macam shampoo kan? Shampoo. So dari situ
kita start conversation. Dia start interview, tanyalah, oh dah lama buat ni. Cakap lah, oh last time used to, tapi dah lama stop, ni baru start balik. Habis dia start tanya, oh lepas ni nak gimana? Pandai dia mengurat dia. Klise. Lepas tu kita cakap lah, oh tak ada plan lah nak balik. Jom lah kita pergi karaoke. First time kenal, kita berkawan. Karaoke patut sampai sekarang menggila karaoke. Okay. Straight to the point. Okay. Jadi lepas tu kita dah berbual. Lepas tu dia cakap, you also got potential. Macam Abang Alang ni cakap, dia dengar kan Abang Alang cakap potential. I also have a group chat, WhatsApp group chat. Semua dalam ni semua extra. Kalau ada siapa-siapa nak job kerja kan, nanti diorang share kat situ. So kita boleh buat extra sama-sama. Dia cakap, okay lah, boleh lah. I don't mind to join lah kalau tu extra. Nak minta number. Selit juga. Okay. Semua talker dia tu. Betul. So kita kasih lah nombor telefon. Tapi dia masih tanya, lepas ni jom lah kita pergi karaoke. Tanya lagi. Jadi kita tanya lah, boleh lah, okay lah, tak ada plan kan. Habis nak dengan siapa, takkan dengan awak seorang kan. Lepas tu cakap, tak apalah, Abang Alang ada. Halal gap lah. Ya, halal gap. So okay lah, kita pergi Grand Link masa tu. Dah pergi Grand Link. Dia kata, selamat lah, rugi lah pasal I tak bawa extra helmet. Kata you dah boleh tumpang. Ini kasut lomba juga. Aku yang excited. Jadi kita tak apalah, let me and Abang Alang naik taxi, I don't mind. Lagipun tak sedap lah, kita baru kena I pakai dress pendek. Masa tu belum berhijrah kan. Yalah. So tak manis lah, lagi tengah hujan, I tak suka. So tak apalah, naik taxi. So I dah sampai dulu. Dia sampai kemudian. Dan after that kita dah karaoke. Abang Alang ni paitau setengah jalan. Kita book 2 jam. So tak sampai 1 jam, tak sampai 15 minit pun. Abang nak kena jalan lah. Abang ada tempat lain nak kena pergi. Tapi Syuhada pernah tanya tak, is it plan ke dia plan ID ke tak? Itulah. Tapi dia macam kebetulan lah, pasal dia datang kat Abang Alang ni macam, Abang Alang, how are you? Dah lama tak jumpa. Dia conversation, pasal nanti dia selit, dia tanya, tinggal mana, buat apa ni semua, what you doing currently. So kita anggapkan macam, okay lah, kawan-kawan ni nak kenal-kenal kan. Dan kita pergi karaoke. Awkward situation, pasal kita 2 orang je. So nak tak nak nyanyi je, layankan lah. Pasal after 2 sedap hours, tak dia nyanyi? Suara dia sedap tak? baru-baru kenal memang kita puji dia sedap. Lama-lama tak sedap Lama-lama kau boleh diam tak apa. Yes. Ini aku nak. Jadi bila kita dah karaoke 2 jam tu, after that hujan lebat. Dia pun tak boleh balik pasal motor. Habis kita pun nak balik, taksi pun tak ada masa tu. So I was like macam, okay tak apalah, kita chill kat luar Grand Link tu, temankan dia isap rokok lah. So berbual-bual, dia tanya, you ada mata ni semua. Point ada ni. Jadi kita share lah, because masa tu bila Su kenal ID ni, Su baru putus tunang. Faham. So kita cerita lah kenapa kita putus tunang ni semua. Curhat. Dan cakap, kesiannya you dah punya macam cringy kan. Macam kesiannya you gini cakap. Dia cakap kesian ke dia cakap kesian. Tak ada. Itu tak boleh keluar. Okey, boleh keluar. Naik berbulu aku dengar. Jadi dari situ kita berkawan. Okay. So I find that macam okay lah, dia gerek boleh buat kawan lah. Lepas jangan lupa kasih I number you. Pasal nanti nak masuk dalam group. Lepas tu kita kasih lah nombor. Dah kasih nombor, dia dah letak nombor kita kan. Kita dah nampak kan, welcome Syuhada Thursday ni semua. Sekali ada satu kawan dia kacau, hi Syuhada Thursday, how are you ni semua. Lepas tu dia warning kawan dia, kau jangan kacau, tu aku punya. Dia dah mulai Baru pasir kanan. Tak tahu engkau boleh tahan juga gatal. Gatal ni yang kau dia. Mengenyam kau. Dari situlah
Kita kenal. Then after sampai ke karaoke. Dan kita berjumpa, berkawan. Tapi during that time umur berapa? Shu umur berapa, dia umur? Dia budak NS Dia NS lagi. Dia masih budak-budak lagi lah. Budak-budak dah miang. dah mengenyam baru NS lagi, belum kerja tetap. Kalau kata mak soal dalam aku masih belikan lagi. Mak dia sampai warning tau. Kau tak nak kahwin 60,000 tak ada, kau jangan berbual. Nampak tu. So kita dah tahu diorang kahwin berapa. Nampak 60,000. Nampak 60,000 tau. Tu pasal lady boss. Yes. Okay, lagi. Macam pek pula ni. So bila macam masa tu kan, adalah my friend pula tanya macam, kau kenal dia daripada mana ni semua. Pasal it's like a singkat kan, I baru putus senang, dia kenal dia pula kan, berkawan. Yalah. So I cakap kan dia kenal daripada ni lah, daripada extra. Then after that ada my friend, engkau ni Syuhada aku tahulah kau baru putus tunang, tapi you know you cannot tukar kau punya mindset macam gitu. Saya cakap dengan my neighbour lah, apa maksud you my mindset tukar? Dia ni bukannya lelaki tulen. Dia masuk kau apa? Serius? Dia cakap masuk kau apa? Dia butch. Saya kau tengok muka dia macam perempuan. Dia cakap ID butch. Alamak. Dia cakap kan kita kan dekat work asal cakap nya, dia lelakinya. Aku nampak IC dia nya. Betul. Takkan aku nak buka seluar depan aku nya. Tadi cakap aku nampak. Aku nak cakap lain. Betul. Aku nak cakap IC. Anjat. Aku nampaknya ada kencing berdiri. Tu cakap tak lah nya, dia lelaki lah. Habis cakap serius lah, asal muka dia macam perempuan sah. Alah, habis satu my friend, cause I mix with macam gay boy dengan semua kan. Jadi dia cakap muka dia macam muka pretty boy lah. Mak suka, you know. Dia cakap kacau kan. Cakap lah, aku rasa lah. Tapi dia okay lah, berkawan ni semua kan. Then from there slowly, then kenal. Lepas tu tiba baru kenal 3 bulan, dia dah cakap You tak nak ke kahwin dengan I? Cakap kau masih NS. Dia masih NS dia baru 3 bulan tak ajak kahwin. Dia macam kacau, you tak nak ke kahwin dengan I? Cakap. Saya cakap dengan dia, nak tapi kahwin. dah steady belum tu? Dah steady belum? Kita suka sama suka. Tapi tak nak luahkan perasaan. Okay. Yeah, so I still with my macam ego macam pendia, takut lah nak kena nak commit again. So dengan dia pula yang macam, alah tak apalah, try je lah, belum tahu, you know, that kind of stuff. So from there slowly, then kita build our relationship, kenal ni semualah. So masa dah bila kenal tu, he already started to be a content creator ke belum? Belum So during the NS tu dia masih lagi boboy lah. Boboy lah. Boboy Tu lah, mak kita pun tanya tau, Kak, kau kenal dia daripada mana ni semua kan. Bila dah cerita dia kerja ke tak kerja dia NS mah. Engkau tu dah tua Kak. Kau dah 25 tahun, dia 23 tahun, tapi dia masih NS. Which means Shu lebih, you are 2 years older. Sekarang nampak macam ID is 40 years older than you. Makan hati dengan bini. Tu lah, siapa sangat-sangat sebelum tak kahwin. Okay, so fast forward now, dah berapa tahun ni kahwin sekarang? I kahwin umur 2019. 6 tahun. Around 6-7 tahun lah. Baru jugalah. Masih fasa-fasa before COVID lah tu. Before COVID Before COVID Before COVID. Masa tu kita masih boleh buat majlis dekat CC ni semua. Belum ada restriction ke apa. Okay. Wow. So when the very first time when you find out yang ID ni into all this macam content creating, so dia ada ask for your opinion ke? So far dia because kita dah kenal each other kan. So for me, I know how he is like. And then dia suka buat content kan. Even
macam kita keluar dating pun dia suka ambil video my video, buat as a content also. Yang pasal it started viral because of yang dia cubit PPI. Then I cakap jangan cubit PPI, nanti mak I cakap kalau you cubit PPI nanti selera makan hilang. Kan mak Baby. Tapi lepas tu dia marah, apa yang selera kau dah apa tu hilang, kau dah habis lantak satu McDonald ni, lepas tu kau cakap selera makan hilang pula. Dari situ then after that nampak dia nak try another new content lah. Dia ada content. So dari situ dia punya first viral video was yang pasal Kak Wani, yang Bella, orang Malaysia tu. Dia badan besar, dia pakai krim apa ni, lotion kurus. Sapu-sapu satu hari tak kurus. Memang. Jadi dia buat macam parodi lah. So dia meletup sampai dekat Malaysia. Then baru the McDonald pun meletup dekat Singapore. Concurrent Yes. Okay, so that is where it started. Adi Hisham, the era started. Yes. Adi Hisham ni actually dia punya stage name dekat masa dia anugerah screen. Betul. So dari situ dia pakai nama tu sampailah sekarang. Sampai sekarang. Adi Hisham Oh, tu Adi Hisham nama stage name dia. Ya, stage name dia. Okay. Nama betul dia apa? Mokhtar. Nama immigration. Nama dia Saidi. Nama Pop Ye punya time Zaidi lah. Zaidi Kau jangan sebut nama tu. Nampak jangan jual. Okay, so as a wife to a content creator, so do you face any challenges tak? Banyak. Because kita ramai yang kat luar sana pun akan anggap di mana content creating ni benda start kamera kau boleh buat content, but it's actually more than that. More. Betul kan? We can see because over at the social media kadang-kadang ID live, you know, ke sana ke sini, habis kadang-kadang kat studio buat ni. So kita nak tahu ni sekarang siapa, yang kat luar sana pun yang tengah mendengar atau menonton, maybe they are also in the same industry, doing the same thing like what we are doing, and maybe isteri diorang tak memahami. So mungkin Shu boleh berkongsi dengan kita semua yang wanita-wanita di luar sana yang suami yang suami mereka berkecimpung dalam bidang content creating ni. So what are the challenges that you face? Actually banyak lah. Macam if you want to talk about I understand the concern of women is because ada yang cakap pasal timing. You wouldn't have time for your family because you're busy. And then ada yang cakap dia rimas pasal sikit-sikit nak recording, sikit-sikit nak record. Mungkin you tak faham, but if you understand that point, that's where macam, because I see rezeki datang from there. So whatever ID is doing, rezeki masuk. Kira orang bayar dia buat video. That's why I cannot say anything. Tapi kalau macam, even if you see your husband ada minat gini, you join along. Why not you join along? Jadi sporting sikit. So I normally when I see ID buat macam gini, nanti I join along lah. Buat dengan I lah. Kita buat TikTok lah. Kita buat benda yang viral-viral. Nanti ID macam Abi, cuma kita buat TikTok ni okay lah. Kita ikutkan sekali. So at least kita faham tau. Kita at least our husband macam rasa okay lah, my wife macam suka layan share, you know. Same interest. Even kalau you jenis yang pemalu kat dekat kamera ke apa, just layankan suami you pun, as long macam that content is not those kind of macam mengaibkan ke apa kan. It's still okay lah. Faham. So how does he manage the social media punya time, as a content creator dengan family punya time? Because we can, kadang-kadang dia masuk studio pagi, lepas tu dia balik tengah malam. So we can see that over at kat TikTok, Dulu lagi teruk. Dulu okay, sila kongsi. Dulu dia punya lagu sedih because sedih. Janganlah. Salah lagu. Okay. So dulu I can say that jarang nampak my husband, because dia punya orang is like macam he's a content creator, right? And masa tu kita tak ada studio tau. Kita belum ada studio. We start from scratch. Dia ada own bilik sendiri. He will be waking up in the morning. Dia akan duduk dalam bilik tu sampai ke malam. Dia cuma keluar untuk makan,
untuk mandi, and then nanti dia keluar sambung untuk buat video kat luar, dan dia patah balik masuk bilik. And all he did inside the room is editing, planning. So macam kita ni tak ada, kita nak macam ada nak mesra time ke, macam yang duduklah sebelah layan I ke apa, tak ada tau. Okay. So dia macam busy dengan dia punya time. Then dia cakap, I have to do this because orang bayar. And ni kita ni sumber rezeki. So I need you to understand.